Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita bukan kitab lah, artikel perbincangan kita ni di mana Allah dah. Yang kita baca dah hadis 1 sebenarnya prinsip siri pertama tu tentang prinsip ataupun kaedah ataupun manhaj dalam memahami sifat-sifat Allah, nas-nas sifat ni macam mana. Yang perbincangan kedua tentang hadis pertama tentang hadis jariyah lah. Wanita yang kata Nabi tanya aina Allah, tunjuk Allah fis sama lah, fis sama di langit lah. Di atas langit tu macam mana dah. Jadi perbincangan hadis tu kekuatan dia dan huraian para ulama salaf. Dan kita nak bincang hari ni hadis yang kedua dah. Dari Abu Hurairah hadis kedua dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala kullalatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb Tuhan kami tabaraka ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, itu ketika sepertiga malam yang terakhir. Maka dia Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis ni hadis Bukhari nombor 1145 dan Muslim nombor 758. Berhubung dengan hadis di atas, Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah wafat 240 Hijrah berkata, rujuknya di Naqdu Uthman bin Sa'id Al-Marisi Al-Jahmi Al-Anid, muka surat 245 dalam di mana Allah. Pertanyaan penting yang terabaikan karya Abu Ubadah As-Sidawi, muka surat 18. Hadis ini sangat pahit bagi kelompok Al-Jahmiyah lah. Penolak sifat Allah, tidak berarah, tak boleh taharuk, tak boleh turun, tak boleh naik nah. Allah ni dah hati serupa dengan makhluk bergerak, la taharuk, berpindah dah. Hadis ini sangat pahit bagi kelompok Al-Jahmiyah dan mematahkan fahaman mereka bahawa Allah tidak di atas arasy tetapi di bumi. Sebagaimana dia juga di langit. Lantas bagaimanakah Allah turun ke bumi kalau memang dia sudah berada di atas bumi? Kalau turun ke bumi kosong arasnya. Dia kata gitu dah ya. Pasal yang mikir secara makhluk. Sungguh lafaz hadis ini membantah fahaman mereka dan sekaligus telah mematahkan hujah mereka. Sebagian pihak ada berpendapat bahawa masuk turun dalam hadis di atas adalah merujuk pada turunnya rahmat Allah SWT. Apabila dalam mindset dalam otak dia tu ada dah kata tak boleh bergerak, tak boleh taharuk, tak boleh turun, tak boleh naik ke apa ke. Dia kena tahu lah, dia kata rahmat turun lah. Manakala sebahagian lain pula beranggapan bahawa yang dimaksudkan dengan turun tersebut adalah merujuk pada perbuatan turunnya malaikat Allah SWT ke langit dunia, bukannya Allah malaikat turun tu dah. Terhadap kedua-dua pendapat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Ni wafat 1401 Hijrah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Lihat syarah Aqidah Wasatiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, muka surat 345. Dia katakan apa dah? Pendapat yang berkata yang turun pada waktu itu adalah rahmat Allah. Subhanallah, apakah rahmat Allah hanya turun pada waktu tersebut saja nak? Padahal Allah berfirman, dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah lah datangnya. Surah An-Nahl ayat 53. Semua nikmat dari Allah adalah bukti rahmat Allah. Ia berlangsung terus setiap waktu. Kami katakan, apa faedah bagi kita dari turunnya rahmat ke langit dunia? Dan kami katakan pada orang yang berpendapat bahawa yang turun adalah malaikat Allah, masuk akalkah kalau ada malaikat berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, nescaya aku menjawabnya dah. Jadi malaikat pula jadi potohan dah. Pelik dan seterusnya. Ini berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah di mana ahli sunnah menetapkan sifat turun bagi Allah SWT, nuzulullah, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, tanpa menyerupakannya dengan turunnya makhluk atas ke bawah macam makhluk, tak boleh serupa lah. Dan tanpa persoalkan bagaimana hakikat sifat tersebut, tanpa bincang bagaimana tak payah bincang. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wafat 24 Hijrah, meninggal dunia tahun 24 Hijrah.
Dah. Dia kata kepada lihat syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas pada Jawas muka surat 216 hingga 217 ni. Wa annahu Imam Syafi'i katakan bahawa annahu yahbitu kullalatin ila sama'i dunya li khabari Rasulillah. Bahawasanya Allah turun pada setiap malam ke langit dunia berdasarkan khabar dari Rasulullah SAW kan. Jadi nak Allah tunggu macam mana kosong langit kau apa macam kita jangan fikirlah fikir gitu memanglah kita takwil banyak nak kena takwil ni. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah wafat 757 meninggal dunia 751 Hijrah dalam kitabnya Ijtima' Al-Islamiyah Al-Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah Al-Ghazw Al-Mu'attilah Wal-Jahmiyah Taqid Bashir Muhammad Uyun muka surat 102 menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Dia berkata ni Syafi'i kata ni. Lihat syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas muka surat 217. Imam Syafi'i kata apa? Anna Allah ala arsy fi sama'ihi yaqrabu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila as-sama'i dunya kaifa syaa. Bahasanya Allah Azza wa Jalla di atas arasnya di langitnya lalu mendekat kepada makhluknya menurut sebagaimana yang dia kendaki dan sungguhnya Allah turun ke langit dunia menurut bagaimana yang dia kendaki. Ikut Allah lah gana cara tak usah fikir dah. Syekh Abu Usman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah meninggal pada 49 Hijrah. Rujuk lihat Risalah fi I'tiqad Ahlussunnah wa Ashabil Hadis wal A'immah atau Aqidah As-Salaf Ashabil Hadis karya Syekh Abu Usman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni muka surat 38. Dia kata apa? Al-Hadis menetapkan tentang turunnya Allah SWT pada setiap malam ke langit dunia tanpa menyamakan dan tanpa menyerupai turunnya dengan turunnya makhluknya. Dan tanpa mempersoalkan bagaimana cara turun. Tak sedap fikir, tak sedap bincang apa tak boleh nak. Bahkan mereka menyatakannya seperti mana telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan tidak melebihinya, tak melebihi apa yang Allah dan Rasul kata. Mereka melalui khabar yang sahih yang menyebutnya secara zahirnya saja asalnya dan menyerahkan ilmu tentang bagaimana turunnya kepada Allah. Tafwid tu serah ilmu tentang kaifiat. Tafwid kaifiah. Bukan tafwid mana dah kaifiat tu. Makna hakikat cara bagaimana tu yang dinafikan. Makna zahir secara bahasa tu terima dah. Beliau juga menjelaskan rujuk risalah fi i'tiqad al-sunnah wal ashabil hadis wal a'immah atau aqidah as-salaf ashabil hadis karya Syekh Abu Usman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni muka 41. Catatan tambah. Syekh Abu Usman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullah juga menulis di dalam kitabnya yang sama Ar-Risalah fi i'tiqad al-sunnah wal ashabil hadis wal a'immah atau aqidah as-salaf ashabil hadis muka 43 bahawa seorang lelaki telah datang kepada Abdullah bin Mubarak dan bertanya, wahai Abu Abdul Rahman, dia tanya ni lah Imam Sabuni ni, bagaimana dia turun, bagaimana Allah turun lah, bukankah menjadi kosong tempat itu daripada arasy, daripada Allah ke apa daripada arasy. Terhadap persoalan ini Abdullah bin Mubarak menjawab, dia turun mengikut kehendak Allah. Dalam riwayat lain Abdullah bin Mubarak menjawab, apabila engkau mendapati hadis daripada Rasulullah SAW, maka hendaklah tunduk kepadanya, menerimanya. Dah terima gitu je. Hakikatnya, caranya, kaifiatnya jangan nak fikir, jangan nak tanya, jangan nak bincang. Okay, beliau juga Imam Sabuni menjelaskan, kami beriman dengan demikian semuanya berdasarkan apa yang telah ada tanpa mempersoalkan bagaimana Allah SWT itu tanpa fikir, tanpa bincang. Tak payah bincang kat kara lah. Kena takwil, kena mikir. Pasti bincang tu fikir dia gambar ke Allah tu seperti makhluk. Dah, dia gambar ke Allah macam makhluk, dia akan jadi banyak kau kena takwil. Sekiranya Allah SWT menghendaki untuk menerangkan pada kita tentang bagaimana dia turun, sudah tentu dia akan melakukannya. Maka sudah cukuplah buat kami dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kami menahan diri kami daripada termasuk dalam kalangan mereka yang suka mempersoalkan atau mendebatkan perkara-perkara yang mutasyabih. Di antaranya tentang ilmu bagaimana sifat-sifat Allah. Bukan sifat Allah mutasyabih tu. Bagaimana sifat-sifat Allah tu mutasyabih. Benda yang tak jelas. Benda yang tak jelas lah dah. Tak jelas tu ialah bagaimana sifat-sifat Allah. Sifat Allah tu jelas tu. Cara tu dia jadi mutasyabih lah. Benda yang tasyabuh serupa dengan benda yang diragui dia.
benda yang tak jelas. Kerana kami telah diperintahkannya supaya tidak memperosakannya melalui firman-Nya, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isi kandungannya terdapat ayat-ayat mutasyabihat. Dah. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah. Dia bicara panjang lebar pasal Allah turun macam mana ke apa kak. Ni timbul fitnah lah. Dan nampak Allah ni image kau dah. Kalau nampak beraruh kau, dia bicara detail. Dah. Atas alasan kerananya dia kata ada orang tak perhati secara umum kita tak, dia pun nak bicara dalil lah. Ni ilmu kalam ni dah sekali dia jadi timbul fitnah pada masyarakat tak fikir apabila Allah ni bertempat kau tak bertempat kau dah, tak fikir benda gitu. Tiba-tiba mari ulama-ulama ustaz-ustaz yang telah mikir banyak ni, ikut ilmu kalam ni, ilmu falsafah yang telah diolah jadi ilmu kalam ni, dia akan masuk mendalam. Last sekali dia terpaksa ta'wil lah. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Masalahnya Allah je tahunya. Kita setengah mana nak bicara ni nak benda hak Allah tak cerita dah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dah. Yang tak jelas ni dah. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidaklah dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal sahaja. Ringkasnya ahli sunnah wal jamaah menetapkan tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia setiap malam, sebagaimana mereka menetapkan seluruh sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran maupun as-sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Jadi turun pun serupa sifat Allah lah, mendengar, melihat, turun pun ada sebut dalam Quran, ada hadis. Jadi turun sebagaimana Allah turun lah, tak serupa makhluk. Setelah membawa ke hadis ni, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah meninggal 728 Hijrah menjelaskan dalam kitabnya Syarah Hadis An-Nuzul. Dia ada hadis nuzul ni, Allah turun ni ada syarah khusus ni, kitab dia dah. Lihat Syarah Hadis Nuzul muka surat 9 hingga 70 dalam membela Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Abu Ubaidah As-Sidawi muka surat 47. Dia kata apa? Para salaf, para imam dan para ahli ilmu dan ahli hadis telah bersepakat membenarkan dan menerima hadis ini. Tak ada orang pertikaian Allah turun. Barang siapa yang berkata seperti perkataan Rasul, maka dia benar. Tetapi barang siapa yang memahami hadis ini atau hadis-hadis yang sejenisnya, iaitu menerangkan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang Allah suci darinya, seperti menyerupakannya dengan makhluk dan menyifatinya dengan kekurangan, maka dia telah salah. Gitulah. Atau olehnya banding bayang seperti makhluk turun macam mana dah. Jadi kalau turun kat kosong langit, kosong aras atas aras, dia fikir lebih dah. Kata lagi ni, Ibn Taimiyah kata lagi dah. Lihat Majmu' Fatawa jilid 5 muka surat 235 dalam membela Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Abu Ubaidah As-Sidawi muka surat 47. Dia kata apa? Demikian juga apabila seseorang menyerupakan sifat-sifat Allah SWT serupa dengan sifat makhluknya, seperti mengatakan istiwa, beristiwa, bersemayamnya. Istiwa Allah SWT seperti al-istiwa makhluknya atau turunnya Allah SWT serupa dengan turunnya makhluk, maka orang itu mubtadi' al-bid'ah. Kalau kata serupa macam ni lah, nak turun tangga ke apa ke, ataupun naik tangga ke apa, istiwa tak boleh lah, itu makhluk lah. Orang yang mubtadi' al-bid'ah, sesat dan menyesatkan. Kerana Al-Quran dan Sunnah serta akal menunjukkan bahawa Allah SWT tidak serupa dengan makhluknya dalam segala segi ni. Buru naik turun terbang lain, kita naik tangga lain dah. Jadi benda tu tak boleh sama. Setiap makhluk pun berbeza. Tambah-tambahlah pencipta segala makhluk ni lagi pelik, lagi berbeza lah. Tak serupa makhluk. Dengan terteranya penjelasan Syekhul Islam di atas, maka terbatallah dakwaan sesetengah pihak bahawa beliau ni Ibn Taimiyah lah ialah salah seorang tokoh yang berakidah tajsim dan tashbih. Alhamdulillah, Allah telah memberi kekuatan dan kesempatan kepada penulis untuk menghasilkan sebuah buku yang khas bagi menjawab segala pertuduhan ke atas Syekhul Islam berkaitan persoalan tajsim dan tashbih. Ini buku yang dimasukkan berjudul Ibn Taimiyah Pencetus Akidah Tashbih dan Tajsim, tanda soal dah. Terbitan Perniaga Johor Besar Johor Bahru, dipersilakan merujuk ke sana dah. Dia ni ada bakat menulis. Harry Nonci dah. Ustaz atau cikgu Harry Nonci dah. Itu hadis kedua, kita pergi hadis ketiga pula dah. Habislah perbincangan hadis kedua. Hadis ketiga, Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Fa in sa'altumullah fas'aluhu al-firdausa fa innahu awsatul jannati wa 'alal jannati wa fawqahu 'arsyur rahmani wa minhu tufajjaru anharul jannah." Sesungguhnya dalam syurga ada satu darjat. Ada satu darjat tingkatan yang disiapkan oleh Allah SWT untuk orang berjihad jalannya. Jarak antara dua darjat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Maka jika kamu minta kepada Allah, mintalah kepadanya syurga Firdaus. Kerana itu syurga paling tengah dan paling tinggi. Sedangkan di atasnya, di atas syurga itu adalah Arasy Rabb yang Rahman. Dan daripadanya lah mengalir sungai-sungai syurga. Banyak hadis gini, banyak deh. Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah 311 Hijrah, wafat 311 Hijrah, berkata sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tauhid, jilid 1 muka 241 tentang hadis ini. Kata Ibn Khuzaimah kata, lihat manhaj Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi isbat al-aqidah. Kaya Dr. Muhammad bin E.W. Aqil, muka surat 2439. Khabar ini menjelaskan bahawa arasnya Rabb kita Azza wa Jalla berada di atas syurganya, di atas. Dan sungguhnya dia telah memberitahu kepada kita bahawa dia, Allah ni bersemayam di atas arasnya. Jadi pencipta kita Allah SWT berada di arasnya yang terletak di atas syurganya. Gitulah hakikatnya. Tak boleh khayal, tak boleh bayangkan apa-apa ni. Tak boleh tanya pun tak boleh. Bagaimana? Aina Allah boleh tanya. Bagaimana tak boleh tanya. Hadis ke-14, antara lain bukti yang menunjukkan keberadaan Allah SWT di atas langit dan beristiwa di atas arasnya ialah mengenai sebuah hadis yang menceritakan kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebuah hadis yang mutawatir, bukan hadis biasa-biasa, hadis mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama termasuk Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim sebut juga dah. Jadi hadis ini mutawatir. Berhubung dengan hadis ini, beliau berkata dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah muka surat 55. Jadi ini Ibn Qayyim kata dah. Lihat syarah akidah al-Sunnah wal Jamaah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir, Jawas muka surat 199 dah. Dalam beberapa redaksi hadis menunjukkan kepada ketinggian Allah di atas arasnya di antara ungkapan fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama'ad dunya fastuftiha. Lalu aku dinaikkan ke atasnya dah. Ke atas arasy lah. Maka berangkatlah Jibril bersamaku hingga sampai ke langit terendah, yang di langit dunia. Ia pun mohon izin agar dibuka pintu langit. Fahamilat alaihi fantalaqa bi wa Jibril hatta atas sama'ad dunya fastuftiha. Jadi bukan langit aras lagi ni, langit setiap langit dunia lah, langit terendah tu kita izin akan dibuka, naik ke langit lah maksudnya nak jumpa Allah ni. Hadis riwayat Bukhari nombor 3887 dan Muslim nombor 104 204 bersumberkan daripada Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Kemudian naiknya Nabi SAW hingga melewati langit ketujuh dan berakhir pada sisi Rabbnya, lalu didekatkan oleh Rabb kepadanya dan difardukan solat ke atasnya. Fardu. Jadi naik nak jumpa Tuhan, difardukan ke atasnya. Naik jumpa Allah SWT ni alih atas dah. Dah. Naik ke atas langit atas. Jumpa Tuhan langit atas, ketujuh lagi dah. Disebut atas ni. Macam mana kita ni ingkar ni hadis mutawatir ni dah. Demikianlah 4 buah hadis Rasulullah SAW berkenaan persoalan di mana ke Allah dan di mana Allah. Pertanyaan ternyata jawapan yang paling tepat bagi seorang Muslim apabila diajukan kepadanya pertanyaan tentang keberadaan Allah, maka hendaklah dia menjawabnya sebagaimana lafaz zahir jawapan wanita. Lafaz zahir jawapan wanita di alam hadis di atas itu Allah di atas langit. Kalau tanya kita di mana Allah, di atas langit. Mudah. Hakikatnya sudah fikirlah. Tidak ada yang menyisihi perkara ini melainkan dia seorang ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu dah. Wallahu a'lam. Jadi mikir pelik. Wallahu a'lam. Jadi kita fahamlah mana boleh tanya di mana Allah dan ayatlah di atas. Biasa, tak usah mikir pelik takut bertempat ke, bergerak ke. Semua tu kesan daripada ilmu falsafah Plato Yunani
Memang you bicara Tuhan tu macam tu. Cara you bicara. Tak boleh bergerak. Tak boleh kidam ke apa. Kidam tu. Itu tidak. Awal ada kalam nafsi tu. Semua tu daripada unsur falsafah yang masuk ke dunia Islam. Jadi cara Islamnya ajar ni mudah sangat. Tak payah mikir pelik-pelik tu. Habislah kita artikel ini. Dan kita akan sambung di mana Allah juga, tapi dalam bentuk artikel lain lah yang ilmiah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.